Salam sejahtera untuk sekalian. Nama saya Ong Pei Yong dengan student ID 11711010655. Saya adalah ketua kumpulan untuk tugasan 2 titas ini. Kumpulan kami akan membincangkan sumbangan tamadun seperti tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Islam terhadap perkembangan pengurusan dan sosial. Ahli-ahli kumpulan saya akan memberi penerangan yang lebih teliti. Salam sejahtera. Nama saya Ong Chojun dengan student ID 11711012212. Saya akan membincangkan tentang sumbangan tamadun Islam. Salah satu sumbangan tamadun Islam terhadap dunia adalah sains dan teknologi. Astronomi merupakan satu cabang ilmu dalam sains dan teknologi yang berkaitan dengan kajian bulan, bintang, planet, galaksi, jering antara bintang lawa dan falsa, dan apa jua bahan dan jasad yang terdapat di angkasa lepas oleh Baharudin Yatim pada tahun 1992. Walaupun ilmu astronomi turut dicurigai oleh masyarakat umum, Andalusia tetap berdaya melanjutkan ramai ahli astronomi terkenal. Ini kerana mereka mendapat galakan daripada pemerintah dalam menjalankan kajian dan pencerapan astronomi. Salah satu tempat yang digunakan sebagai kajian penerapan angkasa lepas ialah di Menara Masjid. Seterusnya, sebuah balai cerap yang dikenali sebagai Giralda telah dibina berhampiran dengan Masjid Sebil pada tahun 1190 Masihi. Para sarjana astronomi Islam Andalusia telah mencipta berbagai alat astronomi yang belum diketahui oleh dunia sebelumnya. Contohnya, astrolab yang digunakan oleh orang Eropah sehingga kurun ke-12 Masihi untuk menentukan saiz bumi dengan lebih tepat daripada cara yang dilakukan oleh orang Greek sebelumnya. Antara tokoh astronomi Islam ialah Abdul Ar-Rahman Al-Sufi. Sumbangan beliau di dalam astronomi ialah mengkatalog bintang sehingga lebih dari 1000 jenis. Nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau tetap terus digunakan hingga hari ini oleh ahli sains barat. Namun demikian, nama dalam bahasa Arab telah diubah sesuai dengan sebutan Eropah seperti Al-Gharab diubah jadi Al-Borah. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syami dengan student ID saya 116-110-4158. Saya akan membincangkan tentang pembentukan akhlak yang sopan dan baik merupakan sumbangan tamadun Islam yang disambut dan dipandang mulia dalam kalangan masyarakat. Rasulullah SAW telah membawa perubahan yang besar dalam aspek akhlak. Baginda berjaya menyusun dan mengatur stratifikasi sosial Arab daripada negatif kepada positif. Kehidupan masyarakat Arab menjadi aman dan tenteram tanpa sebarang perbalahan lagi. Persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Ansar sehingga masing-masing sanggup berkorban apa sahaja untuk kepentingan bersama. Bagi merealisasikan konsep persaudaraan secara lebih berkesan, Rasulullah SAW mewujudkan institusi masjid. Ia berfungsi sebagai pusat ibadat khusus sekaligus markas, sekolah, parlimen, tempat tetamu, tempat musafir bermalam dan tempat menyelesaikan sebarang masalah. Hasil sumbangan baginda dicontohi dan diamalkan oleh masyarakat kini yang sudah terbukti memberi kesan yang positif terhadap pembentukan akhlak atau tingkah laku masyarakat kini. Selamat sejahtera. Nama saya Yugen Jiren dengan nombor ID pelajar 11711012128. Saya akan membincangkan sumbangan tamadun Islam. Umat Islam dan tamadunnya menguasai dunia selama lebih satu abad. Selama tempoh masa itu, tamadun Islam telah mewarnai tamadun dunia dan elemen tamadun Islam tersebar luas ke serata dunia, khususnya ke utara benua Afrika dan ke Eropah. Penyebaran tamadun Islam itu khususnya khazanah ilmu pengetahuannya terjadi di dalam berbagai bentuk dan cara. Afrika Utara mengalami proses Islamisasi
dan menjadi sebahagian dunia Islam sehingga kini. Beberapa bandar penting di Afrika Utara seperti Kahira dan Iskandaria di Mesir, Fez dan Tangiers di Morocco lahir sebagai pusat perkembangan tamadun Islam di dalam jangka masa tertentu, khususnya pada zaman pemerintahan Kerajaan Fatimiyah. Ringkasnya, Islam telah mengurniakan kepada dunia satu pengertian sebenar kepada apa yang disebut sebagai tamadun. Umat Islam dari tamadun Islam yang diterima, mereka telah mencipta dan mewujudkan tamadunnya sendiri, iaitu satu tamadun yang teragung dengan segala kepelbagaian, pencapaian dan kegemilangannya yang lahir dalam kesatuan. Sejarah perkembangan tamadun Islam yang bermula pada zaman Nabi Muhammad dan mencapai tahap yang paling ideal di zaman Khulafa Al-Rashidin. Model dan praktikalnya masih tidak dapat ditangani hingga ke hari ini.
saya Erin Kang Zhen Yang dengan student ID 11813022428. Saya akan membincangkan sumbangan tamadun Cina. Sumbangan yang pertama dari tamadun Cina adalah perubatan. Amalan perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirikal, iaitu melalui pemerhatian terhadap bangsa manusia dan beberapa jenis penyakit. Amalan-amalan perubatan Cina dapat diperolehi dari karya-karya tulisan oleh pengamal perubatan Cina. Contohnya Indian Canon dan Materia Medica. Hasil karya ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa asing dan cukup berpengaruh di negara-negara Asia Timur dan Eropah. Rangka asas teori perubatan Cina tradisional ialah berdasarkan teori Yin dan Yang dan juga teori 5 elemen. Teori 5 elemen menganggap pada manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dengan dan organ dalaman seperti hati, jantung, limpa, paru-paru dan ginjal adalah cocok dengan 5 elemen dalam alam semesta. Dalam masyarakat Cina, penyakit boleh dilawan melalui 3 cara, iaitu Materia Medica yang menerusi rawatan secara pemberian bahan-bahan seperti herba dan bahan karya. Kedua adalah moksibusi, adalah cara perubatan yang menggunakan sumber atau moksa yang dibuat dari herba tertentu untuk dilekatkan. Yang terakhir adalah akupunktur, iaitu rawatan dengan memasukkan jarum pada tempat tertentu. Dalam tamadun Cina, orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Penggunaan sempurna disebut buat pertama kali pada turut kedua dalam karya ahli matematik CK. Walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat, ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi, sistem pecahan dan sistem perpuluhan. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. Nama sejahtera, nama saya Yong Zai dengan ID 11711010664. Saya akan membincangkan tentang tamadun Cina terhadap perkembangan sosial dan pengurusan. Antara sumbangan tamadun Cina ialah bidang biologi. Tamadun Cina merupakan satu tamadun pertanian. Oleh sebab itu, tamadun Cina ini juga berlakunya perkembangan dalam bidang biologi Cina. Secara tidak langsung, kita dapat melihatkan bagaimana binatang-binatang tertentu digunakan untuk tujuan ekonomi dan harian. Sebagai contoh, dapat digunakan untuk aktiviti penanaman padi. Selain itu, kuda digunakan sebagai binatang tunggangan. Tamadun Cina juga memelihara serangga berguna bagi menghasilkan lilin. Selain itu, mereka juga mengadakan kawalan serangga perosak dengan menggantungkan sarang semut pada pokok buah-buahan. Selain daripada itu, tamadun Cina juga mencipta bidang astronomi. Semasa pemerintahan dinasti Zhou, orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang, mencatat rekod tentang gerhana dan komet. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna dan tepat. Sistem kalender Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal, maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini. Salam sejahtera. Nama saya Ong Pei Yong. Saya akan menceritakan sumbangan tamadun Cina dalam teknologi. Antara kurun ke-15 sehingga ke-11 sebelum Masihi, orang Cina tahu akan teknik pengairan, pertanian astronomi, cara membuat kalender dan penulisan. Aba-aba yang diikat pada dada juga dihasilkan oleh orang Cina. Ciptaan ini memboleh kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. Ia dibawa ke barat dan adalah asas bagi abab kerongkong yang digunakan masa sekarang. Kereta sorong pula dicipta pada kira-kira tahun 200 sebelum Masihi dari China. Kain setera dibawa ke dunia barat semasa pemerintahan era Roma.
ulat sutera serta pokok mulberry diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. Fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xu. Ceylon telah berjaya membuat kertas dengan menggunakan fiber tumbuhan-tumbuhan. Teknologi membuat kertas telah diperkenalkan ke dunia barat dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. Teknologi teknik pencetakan telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang. Pada tahun 1045, Bising menciptakan teknik pencetakan bergerak dan mula menggunakan secara umum. Di samping itu, semasa dinasti Han, sifat-sifat magnet telah ditemui di China. Penemuan tentang gejala magnet arohan, perheretan dan juga kekutupan magnet telah membuat penghasilan kompas oleh orang Cina. Pada mulanya, kompas telah digunakan semasa pelayaran. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang tertua di muka bumi. Banyak semangat yang telah dilakukan oleh tamadun Cina, terutamanya dari sudut sains dan teknologi. Dalam bidang perubatan, amalan perubatan Cina berkembang hasil daripada kaedah empirical, iaitu melalui pemerhatian terhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit. Amalan-amalan perubatan Cina dapat diperoleh dari karya tulisan oleh pengamal perubatan Cina, contoh seperti Ning Cheng yang menghasilkan buku Inner Canon. Hasil karya ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan cukup berpengaruh di negara-negara Asia Timur dan Eropah. Rangka asas teori perubatan Cina tradisional ialah berdasarkan teori Yin dan Yang dan juga teori 5 elemen. Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. Penggunaan abacus atau lebih dikenali sebagai sempoa disebut buat pertama kali pada kurun kedua dalam karya ahli matematik Chu Yue. Ahli matematik Cina juga mengenal pasti nilai pi, sistem pecahan dan juga sistem perpuluhan. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini. Semasa pemerintahan dinasti Zhou, orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang yang mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Semangat terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna. Sistem kalender Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal, maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini. Selain itu, budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejutaan hidrolik kerana mereka bergantung kepada teknologi ini untuk mengawal banjir di Sungai Kuning. Teknologi yang lain misalnya, teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan, pengeluaran porselin, pembuatan kertas dan loyang dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. Keunggulan teknologi Cina menarik perhatian dunia barat dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dari Cina ke barat. Tamadun Cina merupakan sebuah tamadun pertanian, oleh sebab itu juga berlakunya perkembangan dalam bidang biologi Cina. Secara tidak langsung, kita dapat melihat bagaimana binatang tertentu digunakan untuk tujuan ekonomi dan harian. Kerbau misalnya digunakan untuk aktiviti penanaman padi dan kuda sebagai binatang tunggangan. Mereka juga memelihara serangga berguna bagi menghasilkan lilin dan juga menggantungkan sarang semut pada pokok buah-buahan bagi mengawal serangga perosak. Dalam bidang optik, saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan imej yang dihasilkan oleh kamera lubang jarum dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung. Bahan letupan juga telah dicipta oleh ahli-ahli kimia Cina. Pada mulanya, bahan letupan ini digunakan untuk membuat bunga api. Kemudiannya, pihak militeri telah menggunakannya secara meluas untuk peperangan. Antara teknologi yang dihasilkan oleh tamadun Cina pada kira-kira tahun 2000 sebelum Masihi adalah kereta sorong. Ulat sutera dan pokok mulberry telah menyebabkan tamadun ini menghasilkan kain sutera. Seterusnya, kain sutera diperkenalkan ke Eropah tidak lama selepas itu. Demikianlah antara semangat tamadun Cina yang paling signifikan dalam peradaban tamadun manusia. Nama saya Rishi Darren dengan nombor ID saya ialah 117-110-1429. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang sumbangan tamadun India terhadap perkembangan pengurusan dan sosial. Tamadun India telah banyak memberikan semangat terhadap perkembangan tamadun dunia. Antara sumbangan tamadun India terhadap perkembangan pengurusan dan sosial ialah bahasa dan kesusastraan.
Sumbangan ini amat penting kerana bahasa menjadi media untuk berkomunikasi antara manusia. Dengan ini, terwujudnya kesusahan seperti kesusahan epik Mahabharata dan kesusahan epik Ramayana. Dengan ini, masyarakat boleh menambah ilmu pengetahuan dengan membaca bahan-bahan penulisan. Nama saya Kadir Hussein dengan nombor ID pelajar 117-11-00811. Saya akan meneruskan penerangan ini. Selain daripada apa rakan saya isi dara dalam menyatakan tadi, sains dan teknologi merupakan lagi satu sumbangan tamadun India terhadap perkembangan pengurusan dan sosial. Ahli matematik India telah mengetahui tentang geometri dan ia telah mendorong mereka untuk memperkenalkan sistem nombor ataupun dikenali sebagai angka Brahmin dan angka Kharoshthi yang mencecah ke angka perpuluhan. Pengetahuan dalam bidang astronomi pula dapat dipetik daripada Rig Veda. Rig Veda ialah sebuah koleksi purba India dalam bahasa Sanskrit yang merupakan kitab suci agama Hindu yang paling tua dan pertama. Selain itu, masyarakat lembah ini tidak hanya bergantung pada panas matahari untuk membuat batu bata daripada tanah liat, tetapi batu-bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Nama saya Mohan dengan nombor ID pelajar 118-131-261. Antara sumbangan tamadun India adalah falsafah dan seni bina. Menurut Rig Veda, falsafah India ialah falsafah yang terawal, berkembang dan direpotkan di dunia. Falsafah ini wujud dalam dua bentuk pemikiran besar. Kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan kumpulan yang menolak kitab Veda. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Mahabharata, Vishan Veda, Bhagavad Gita merupakan antara sumbernya. Falsafah bukan Veda pula bersumberkan ajaran Savatya, Jainism dan Buddhism. Untuk seni bina dengan binaan yang sangat baik dan lengkap dapat dilihat melalui binaan The Great Path. Binaan tahun India banyak berteraskan agama Hindu dan Buddha. Binaan kompleks scale di kuil Gula Ajanta mempunyai 20 buah kuil dan di kuil Ellora mempunyai 28 buah kuil gua. Angkor Wat dan Candi Borobudur tidak dilupakan bahawa elemen geometri bentuk segi empat dan bulat digunakan untuk pembinaan mereka.
Sebagai kesimpulannya, tamadun Islam telah mengurniakan kepada dunia satu pengertian sebenar kepada apa yang disebut sebagai tamadun. Umat Islam dari tamadun Islam yang diterima mereka telah mencipta dan mewujudkan tamadunnya sendiri, iaitu satu tamadun yang teragung dengan segala kepelbagaian, pencapaian dan kegemilangan yang lahir dalam kesatuan. Sejarah perkembangan tamadun Islam yang bermula pada zaman Rasulullah dan mencapai tahap paling ideal di zaman Khulafa al-Rashidin, model dan praktikal masih tidak dapat ditenangi hingga ke hari ini. Untuk kesimpulan tamadun Cina, secara kesimpulannya, tamadun Cina mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan agak unik serta kaya dengan penciptaan dan penemuan sains. Tamadun tersebut telah memberi banyak sumbangan sains dan teknologi dunia. Tamadun ini juga bukan sahaja menekankan aspek ekonomi tetapi juga pembinaan masyarakat beretika dan pemeliharaan alam sekitar. Lebih-lebih lagi, tamadun Cina telah memberi pandangan baru kepada tamadun lain. Pengangangan Konfusianisme telah memberi idea kepada sebuah negara agar beretika dalam penubuhan sesebuah kerajaan. Konsep Konfusianisme yang mementingkan humanisme, humanitarianisme, intelektualisme dan rasionalisme adalah bersesuaian untuk diamalkan dalam kehidupan harian manusia. Akhirnya, sejarah tamadun India kaya dengan unsur yang tidak boleh dijumpai di tamadun lain. Penciptaan dan penemuan sains adalah tulang belakang kepada tamadun India dan telah memberi banyak sumbangan sains dan teknologi kepada dunia sekarang. Yoga yang dikatakan oleh Steve Jobs merupakan sebagai benda yang patut dilakukan oleh setiap orang. Tamadun ini bukan sahaja mempraktikkan pandangan tamadun sendiri tetapi mempelajari dan mengaji pandangan tamadun lain. Lebih-lebih lagi, tamadun India telah memberi dunia platform untuk membina atas dan memperbaiki. Contoh yang kita boleh lihat adalah besi yang telah diperbaiki untuk tahan lasat dan lain-lain lagi. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.